No woman, no cry. No woman, no cry. And when I wake up, Assalamualaikum, hey guys, welcome back for the channel sampai ke YouTube channel aku Fauzan Fauzi. So, bulan lepas, Marvel Studios yang diwakili oleh Kevin Feige telah mengumumkan beberapa filem dan series yang akan dikeluarkan pada tahun 23, 24 dan juga 25. Dan Phase 4 MCU akan berakhir pada hujung tahun ni, yang mana Black Panther Wakanda Forever akan menjadi penutup pada Phase 4 MCU. Bulan lepas juga, Marvel telah mengeluarkan official teaser untuk Black Panther Wakanda Forever. To be honest, masa tengok official teaser ni pun ada perasaan tu agak bercampur baur. Dalam rasa teruja tu ada sedikit lah rasa janggal kat situ. Sebab macam yang kita tahu, pelakon utama dia Chadwick Boseman telah meninggal dunia akibat kanser pada tahun 2020 yang lepas. Rasa teruja tu sebab nak tahu macam mana diorang ni nak carry atau deliver filem ni tanpa Chadwick Boseman. Di samping adanya kehadiran watak Namor dalam filem ni. Rasa sedih sebab our King T'Challa tak ada dalam filem ni. Diorang pun tak nak recast untuk watak T'Challa ni. Dan Marvel sendiri dah decide untuk mematikan watak T'Challa ni. So hari ni akan ada beberapa sedikit breakdown yang aku akan buat berdasarkan official teaser ni. So pada pembukaan trailer kita dapat menyaksikan Nakia, Shuri dan Queen Ramonda berada di tepi pantai. Dan besar kemungkinan mereka berada di pantai yang sama sambil meratapi pemergian individu yang mereka sayang, iaitu T'Challa. Marvel sendiri belum mengesahkan lagi macam mana diorang nak mematikan watak T'Challa ni. Tapi ada rumus yang mengatakan T'Challa akan mati disebabkan satu penyakit atau disebabkan oleh kanser. Sama seperti Chadwick Boseman. Bagi aku, alang-alang diorang tak nak recast balik watak T'Challa ni. Dan kalau betul diorang nak mematikan karakter T'Challa ni disebabkan oleh penyakit ataupun kanser, bagi aku ni lebih realistik. Sebab yelah, macam kita semua tahu, segagah-gagah mana pun seseorang itu, bila dia mendapat penyakit terutama seperti kanser, sudah pasti dia memberikan kesan yang agak besar pada seseorang tu. Tapi kalau korang nak tahu, ada juga peminat-peminat Black Panther ni, kalau boleh diorang tak nak watak T'Challa ni dimatikan begitu saja. Diorang kalau boleh nak Marvel recast balik watak T'Challa ni. Tapi yelah, keputusan semua di tangan Marvel kan. Diorang yang keluar bajet, diorang yang buat cerita ni kan. So kita ni penonton je, apa kita boleh buat kan. Kita nak macam mana pun jarang lah dapat, betul tak? So kita enjoy je lah Mat. So berbalik-balik kepada pembukaan teaser tadi, kita boleh nampak ada lautan dan daratan. Seolah-olah Marvel nak tunjuk apa yang penonton akan disajikan nanti. Kita juga dapat tengok yang Nakia mengenakan kostum baru nak dibandingkan dengan filem sebelum ni. Ada rumus juga yang mengatakan yang Nakia akan mempunyai anak dengan T'Challa. Terusnya kita dapat lihat Queen Ramonda memasuki sebuah makmal sambil diiringi Okoye. Dan ini mungkin makmal yang akan digunakan oleh Shuri dan Riri Williams untuk melakukan segala kerja mereka. Queen Ramonda juga mungkin akan mengambil alih sementara tugas sebagai pemerintah Wakanda disebabkan ketiadaan anaknya. Dan mungkin sehingga pemilihan raja yang baru melalui cabaran hidup atau mati. Macam yang kita pernah tengok dalam Black Panther yang pertama dulu. I, M'Baku, leader of the Jabari I Wisdom. accept your challenge, M'Baku. Dan ada rumus juga mengatakan yang M'Baku akan menjadi raja baru kepada Wakanda. Maybe benda tu berlaku maybe di pertengahan filem ataupun di penghujung filem. I'm not sure. Tapi rumus pasal M'Baku akan jadi Raja Wakanda yang baru tu ada. Kalau korang perasan, ada satu objek seperti batu ataupun cengkerang di bahagian armrest yang tempat Queen Ramonda duduk tu. Sebelum ni benda tu tak ada kat situ. So mungkin benda tu juga merupakan salah satu benda penting untuk plot dalam cerita Black Panther Wakanda Forever ni. Dalam cerita ni juga ada rumus mengatakan yang Okoye dah move on dari cinta lama dia dengan Wakabi dan menjalinkan hubungan dengan salah seorang Dora Milaje, iaitu Aneka. Yah, korang faham lah. Pelangi. Kemudian kita boleh tengok yang orang-orang di Wakanda memakai pakaian berwarna putih.
Dan ini mungkin sebab diorang tengah melakukan upacara pengebumian raja mereka iaitu T'Challa. Marvel juga macam nak tunjuk yang culture di Wakanda ni kalau ada upacara kematian mereka memakai warna putih. Kalau imbas balik, T'Challa juga memakai warna putih semasa berjumpa ayah dia di Ancestral Plane. Dan untuk menguatkan lagi fakta yang mana mereka sedang berada di upacara pengebumian, ada satu shot yang mana Shuri sedang berjalan sambil memegang helmet Black Panther yang dipakai oleh T'Challa. Dan Queen Ramonda turut berada di sebelah Shuri. Kita juga dapat lihat riak wajah dan gerak mata yang pure, asli, menggambarkan kesedihan dan kehilangan yang diorang alami. Ialah diorang bukan setakat kehilangan T'Challa di dalam movie, tapi turut kehilangan pemegang watak T'Challa tu in real life. Dan bagi aku ini adalah cara yang terbaik untuk memperingati mendiang Chadwick Boseman. Kemudian kita ada nampak seorang bayi yang dilahirkan di dalam air. Dan mungkin ini merupakan flashback sewaktu Namor dilahirkan. Dan mungkin akan ada sedikit kisah latar belakang pasal Namor Mackenzie yang akan dipaparkan nanti. So Namor ni kalau ikut komik, dia half manusia, which is bapa dia manusia dan mak dia Atlantean. Dia ni dibesarkan untuk menjadi raja kepada Atlantean. Dan watak Namor ni dicipta pada tahun 1939 dan merupakan first mutant of the Marvel Universe. Senang cerita, dia ni lebih kurang macam Aquaman dari DC lah. Bapa manusia, mak Atlantis. Tapi untuk filem Black Panther Wakanda Forever ni, Marvel telah pun mengubah watak Namor sebanyak 90%. Namor dalam Black Panther Wakanda Forever memang jauh berbeza dari komik yang asalnya dari Lautan Atlantik, kemudian berubah ke sebuah wilayah Amerika Selatan dan akan muncul dari sebuah bandar bersejarah yang tenggelam atau tersembunyi jauh di dalam lautan di Mexico. Aku rasa perubahan ni mungkin disebabkan diorang tak nak bagi nampak sama macam Aquaman dari DC. Sebab bagi aku Aquaman DC dah mantap dah dia punya movie. So tak nak bagi nampak sama, diorang ubah dan nak bagi ada identiti sendiri. So Atlantis dari MCU ni juga akan dikenali sebagai Talokan. Apa yang menarik lagi pasal Namor ni, dalam komik dia ada sayap kecil di bahagian buku lali dia yang memberikan dia kebolehan untuk terbang. Dan MCU pun mengekalkan sayap tu pada Namor dalam filem ni. Dan macam mana aku boleh katakan yang bayi yang dilahirkan dalam air tu merupakan flashback kepada kisah Namor? Kalau tengok betul-betul, ada sayap kecil pada kaki bayi tu. Dan macam mana dia ni boleh ada sayap kecil kat bahagian kaki dia tu? Sedangkan bapak dia ni manusia, mak dia ni pula Talokan, hidup dalam air. Mungkin disebabkan itulah dia tergolong dalam golongan mutant. Melalui satu shot ni juga, kita boleh tengok dia punya full costume dia. Which is kita sendiri dah tahu yang dia akan pakai tahta yang ada bentuk seperti harimau kumbang melalui beberapa gambaran konsep yang pernah bocor sebelum ni. Seterusnya kita dapat lihat beberapa Talokan yang berpaut pada ikan paus sambil membawa lembing, dan mungkin ini adalah scene sewaktu mereka ingin bertembung dengan Puak Wakanda. Puak Talokan juga mungkin menggunakan ikan paus tersebut untuk bergerak lebih pantas disebabkan mereka tiada kebolehan seperti Namor untuk bergerak laju. Kemudian ada shot yang menunjukkan berlakunya pencerobohan yang mungkin berlaku kepada Puak Wakanda. Ini mungkin berlaku disebabkan dasar buka pintu kepada dunia luar yang dilakukan T'Challa di penghujung filem sebelum ni. For the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources with the outside world. Mungkin ada pihak luar yang cuba untuk merampas hasil yang Wakanda ada. Jadi dalam filem ni mungkin akan melibatkan Puak Wakanda itu sendiri dan juga Talokan, dan dalam masa sama akan ada penglibatan oleh manusia biasa yang tamak ataupun politik kotor yang turut masuk campur dalam plot filem Black Panther Wakanda Forever ni. Kemudian kita dapat tengok beberapa orang yang memakai kod putih diserang, dan mungkin mereka ni sedang menjalankan eksperimen di sebuah makmal. Dan kemudiannya kita nampak diorang milajir berlawan dengan penceroboh ataupun askar untuk menyelamatkan saintis di makmal tersebut. Dalam teaser ni juga kita dapat lihat Talokan mempunyai badan yang berwarna biru dan mereka macam pakai mask untuk bernafas di darat. Tak macam Namor, dia tak perlu pakai mask dan tak berwarna biru sebab dia hybrid. Kemudian kita nampak ada satu scene yang mana bilik singgasana atau throne room banjir dan terbakar. Dan Shuri ada di tengah-tengah singgasana tu.
Mungkin ini satu lagi gambaran yang pernah ada di dalam komik yang mana Namor menyerang Wakanda sehingga mengakibatkan banjir besar sehingga memusnahkan seluruh Wakanda dan mengakibatkan mereka yang tak bersalah turut terkorban. Dalam teaser ni juga kita dapat tengok yang Wakanda seolah-olah dilanda oleh banjir besar ataupun tsunami dan mungkin itu berpunca dari Namor. Aku rasa serangan kali ini lebih besar nak dibandingkan dengan Infinity War dulu. Serangan oleh Thanos terhadap Wakanda sebelum ni. Yelah, Thanos dulu pun tak adalah sampai ke bandar Wakanda tu sendiri. Dia orang sampai kat kawasan hutan je. Tapi kali ni habis satu Wakanda musnah. Kalau kita tengok balik betul-betul masa Shuri berada di tengah-tengah singgasana tu, dia nampak seperti berada dalam keadaan tak basah. Mungkin ini menunjukkan Shuri dah dapat kekuatan Black Panther dan dia melompat terus ke tengah-tengah singgasana tu. So mungkin semasa Wakanda dilanda banjir disebabkan oleh Namor, Shuri tak ada kat situ. Maybe dia pergi cari sumber yang dia boleh dapat kekuatan Black Panther. So by the time dia balik atau dah ada power, Wakanda dah pun rosak, musnah. Tapi kenapa Shuri seorang-seorang je kat situ? Ada rumus yang mengatakan yang Queen Ramonda akan terkorban dalam filem Black Panther Wakanda Forever ni. Kalau korang perasan, 5 kerusi yang ada di sekeliling singgasana tu juga dah tak ada selepas Wakanda diserang. Tapi kerusi raja tu maintain ada kat situ. Ini menunjukkan singgasana tu juga diperbuat dari vibranium. Sebab tu dia kukuh dan masih lagi ada di situ. Shot sewaktu singgasana tu terbakar juga sama macam shot sewaktu Killmonger memusnahkan semua herba heart shape dalam Black Panther yang pertama dulu. Next kita akan lihat debut Riri Williams yang dibawakan oleh Dominic Thorne dalam filem ni. So dia dan Shuri juga akan jadi partner dalam filem ni dan mungkin mereka juga akan menjadi partner super genius yang baru dalam MCU ni. Seterusnya, kalau korang perasan ada satu kalung unik yang dipakai oleh Shuri. Kalau diimbas balik, dia tak pernah pakai kalung macam tu dalam filem sebelum ni. Dan kita pun tahu yang suit Black Panther sebelum ni disimpan dalam rantai taring yang Shuri pernah bagi kepada T'Challa sebelum ni. So maybe suit Black Panther Shuri ada di sebalik kalung tu. Maybe yes or maybe not. Kemudian kita dapat dengar satu baris ayat yang dilafazkan oleh Queen Ramonda yang mungkin akan memberikan kesan emosi dalam filem ni. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Semasa Queen Ramonda berada di sebuah persidangan, kita dapat lihat beberapa pengiringnya menurunkan mic yang ada di hadapan mereka. Dan ini juga mungkin merupakan budaya yang puak Wakanda ada, yang mana menurunkan mic tu seolah-olah memberi penghormatan kepada individu yang nak berucap, terutamanya ketua mereka. Kemudian kita ada nampak satu mural T'Challa. Angle mural tersebut hampir sama dengan mural Iron Man dalam Spider-Man Far From Home. Di sebelah mural tu juga ada 2 orang Wakanda yang berpakaian warna putih sambil bermain alat muzik. Ini menunjukkan yang kita akan tengok scene ni sewaktu upacara pengebumian T'Challa nanti. Kita juga dapat lihat Everett Ross lakonan Martin Freeman juga ada dalam filem ni. Seterusnya, this is my favourite part. Kita dapat lihat Riri Williams seolah-olah sedang bertukang sambil memakai tank top sama macam Tony Stark masa dia buat Mark 1 dulu. Aku pasti dalam Black Panther Wakanda Forever juga akan ada reboot pada Iron Man selepas kematian Tony Stark dalam Endgame. Tapi apa yang aku boleh katakan adalah 2 scene ni merupakan 2 scene yang berbeza. Sebab apa? Pada mulanya Riri Williams menggunakan hammer tanpa memakai glove. Kemudian ada scene Riri ketuk keluar potongan hati sambil memakai glove. Maybe diorang combine 2 scene ni dalam satu trailer. For those yang tertanya siapa Riri Williams ni, dia merupakan individu yang akan memegang watak Ironheart. Dan ada kabar angin mengatakan yang Ironheart akan buat debut dalam filem Black Panther Wakanda Forever ni dan akan buat dia punya Mark 1 dari bangkai kereta. Jadi berkemungkinan ini merupakan scene yang mana Riri Williams membuat suit pertama dia. Seterusnya kita dapat lihat berlaku serangan besar-besaran terhadap Talokan dari pihak Wakanda. Tapi apa yang menarik kat sini, semasa berlaku serangan tu, Namor sikit pun tak berganjak kalau nak dibandingkan dengan Talokan yang lain. Tapi kalau tengok balik sewaktu M'Baku melompat menyerang Namor, Namor membelakangkan M'Baku dan ada beberapa Talokan melutut dekat Namor. Jadi ini mungkin merupakan serangan mengejut yang diketuai oleh M'Baku. Kemudian ada satu scene seorang Talokan berada di bawah air. Maybe dia tengah menyerang, serang siapa aku tak pasti.
Tapi dipercayai individu tersebut adalah Namora, sepupu kepada Namor. Dan kalau tengok pada warna kulit dia sama macam Namor, tak berwarna biru. Namora ni sama macam Namor. Cumanya Namora ni mak dia manusia dan bapak dia ni Atlantean. Kalau dalam MCU ni Talokan lah kan. Seterusnya berlaku adegan kejam mengejar yang berlaku di luar Wakanda. Berkemungkinan adegan ni berlaku di New York. Ada sebuah kereta dan juga seorang yang menunggang motosikal cuba lari dari dikejar oleh polis. Berkemungkinan Okoye dan juga Shuri terlibat dalam adegan ini. Macam yang kita tahu sebelum ni, T'Challa sering dibantu oleh Okoye untuk menjalankan misi. Jadi besar kemungkinan untuk Black Panther Wakanda Forever ni kita akan nampak kerjasama di antara Shuri dan juga Okoye. Kemudian ada satu scene yang agak epik bagi aku saat Namor turun dari atas untuk duduk di singgasananya yang diperbuat daripada rangka rahang Megalodon. Bagi aku agak kreatif apabila diorang menggunakan rangka rahang Megalodon ni untuk dijadikan singgasana untuk Namor, instead of diorang menggunakan singgasana yang typical. Seterusnya kita nampak sebuah kapal yang besar dan sekumpulan puak Talokan menghampiri kapal tersebut. Di scene yang seterusnya kita dapat tahu yang kapal tersebut milik puak Wakanda. Sebab dalam scene ni kita nampak diorang Milaje terjun dari kapal tersebut untuk bertembung dengan puak Talokan. Di penghujung teaser ni kita diperlihatkan dengan sebahagian susuk tubuh Black Panther yang baru. Persoalan dia kat sini, siapa yang akan memainkan peranan untuk menjadi Black Panther yang baru ni? Ramai yang nak tengok Shuri jadi Black Panther yang baru. Yelah, adik T'Challa kan. Tapi ada juga sumber yang mengatakan Okoye juga turut akan mengenakan suit Black Panther bersama-sama dengan Shuri dalam filem ni. Tapi memandangkan Killmonger pun dah tak ada, bagi aku Okoye pun layak untuk memakai suit Black Panther ni. Memandangkan dia pun pahlawan yang terlatih di Wakanda. Kalau nak bagi kepada Nakia, dia lebih kepada spy. Tapi kalau tengok balik susuk tubuh Black Panther di penghujung teaser ni, nampak macam susuk tubuh wanita dan mempunyai susuk tubuh yang lebih kecil. Jadi besar kemungkinan peranan sebagai Black Panther yang baru ni akan diambil alih oleh Shuri. Seterusnya kalau kita zoom sikit kat Namor di penghujung teaser ni, kita boleh tengok Namor cuba untuk bangun semasa lawan dengan Black Panther yang baru. Aku yakin pasti akan ada pertembungan yang epik di antara Black Panther dan juga Namor. So mungkin ada yang tertanya-tanya, Namor ni baik ke jahat ke? Jawapan dia jahat tak? Baik pun tak. Dia ni seorang anti-hero. Dia akan buat sesuatu perkara tu mengikut cara dia. Boleh jadi brutal ataupun sebaliknya. Macam Namor, dia tak kira apa jadi, dia akan pertahankan wilayah dan puak Talokan dan segala hasil dari wilayah dia. So sebab apa Namor ni serang Wakanda dan membanjirkan Wakanda? Ada rumus yang mengatakan Riri Williams telah menghasilkan satu device untuk mencari vibranium di dasar laut. So bila diorang pergi cari vibranium tu, barulah diorang tahu yang vibranium tu terletak di wilayah puak Talokan. Mungkin disebabkan itulah tercetusnya perbalahan di antara puak Wakanda dan juga puak Talokan yang diketuai oleh Namor. So guys, itu saja breakdown untuk Black Panther Wakanda Forever ni. Tapi aku ada satu cerita tak best sikit. Dengar-dengar cerita nak kena ban juga macam Thor mat. Aku harap tak lah. Kalau Thor aku macam okay lagi. So guys, kalau korang suka video ni, don't forget to give a giant thumbs up. And yang penting, jangan lupa subscribe. Itu yang penting. Okay guys, terima kasih. InsyaAllah see you guys in next video. Assalamualaikum. Adios.